maka ketika itu dia bersyukur dan dia beriman kepada Allah. Ini buktinya. Dia tahu. Yang kedua, siapa di antara manusia yang dapat nikmat lalu dia beriman dan bersyukur kepada Allah? Yang kedua Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi, iaitu seorang manusia yang bernama Zulkarnain. Hari ini kita tahu dah Raja Iskandar Zulkarnain. Kita tahu dah. Ni satu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi ke dia. Nah, kalau Raja Zulkarnain ni, kalau kita tengok, bukan setakat pangkat, bukan setakat kerajaan. Ketika itu kuasa yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, dia dapat menawan dunia, dapat tawan dunia. Dan apa yang menjadi kelebihan kepada Zulkarnain ini? Selain daripada kerajaan Allah Ta'ala bagi kepada dia, lalu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi Raja Zulkarnain ini, dia mampu untuk menangkap dan mengurung satu jenis makhluk yang bernama Ya'juj dan juga Ma'juj. Buka pada surah Al-Kahfi. Hebat tak hebat Zulkarnain? Dia boleh tangkap Ya'juj dan Ma'juj, dia kurung. Dia kurung. Kalau tengok dia kurung tu, bukan pakai apa-apa, tapi hari ini manusia cari tak jumpa bagi sudah. Hebat tak hebat Zulkarnain? Boleh teka kata tempat dah, boleh kaji kata tempat, tapi betul ke tak belum tahu. Cari sampai ke sudah tak jumpa. Bukan dia buat apa-apa. Kalau Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Zulkarnain ni dia ambil daripada sumber-sumber yang keluar daripada tanah, sumber galian. Dia ambil hasil bumi, sumber bumi. Dia nak kurung Ya'juj dan Ma'juj tu, dia ambil besi. Nah, dia ambil segala-gala timah dan sebagainya yang keluar daripada hasil bumi, maka dileburkan dan dicairkan, kemudian dikurung Ya'juj dan Ma'juj. Hebat tak hebat dah, sampai hari ni orang cari tak hebat. Apa bukti bila dia dapat nikmat? Tanda dia beriman kepada Allah. Bukti dia Zulkarnain waktu itu, walaupun dia berjaya menangkap dan mengurung Ya'juj dan Ma'juj, akan tetapi dia tidak membunuh Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Itu bukti dia beriman. Kalau waktu tu Zulkarnain nak bunuh Ya'juj dan Ma'juj, tak ada masalah bagi dia. Sebab apa? Sebab dia dah tangkap, dia dah menguasai Ya'juj dan Ma'juj. Macam kita hari ni, tangkap burung, ambil burung, letak dalam sangkar. Takkan tak mampu nak ambil burung tu sembelih. Faham? Dah tangkap dah burung tu, dah kurung dah burung tu, takkan tak mampu nak bunuh dia. Mampu. Tapi tanda kata Zulkarnain dia beriman kepada Allah, dia tak bunuh Ya'juj dan Ma'juj. Sebab apa? Sebab dia tahu esok di akhir zaman, zaman kita hari ini, Allah Ta'ala akan keluarkan semula Ya'juj dan Ma'juj sebagai di antara tanda-tanda besar kiamat kepada umat manusia. Ini tanda dia beriman kepada Allah. Selesai. Dua orang manusia yang dapat nikmat, dia beriman. Siapa lagi dua orang yang dapat nikmat tapi tak beriman? Yang pertama yang disebut sebagai Namrud, yang hidup zaman Nabi Ibrahim AS. Yang kedua yang disebut sebagai Bukhtanasar. Bukhtanasar ni siapa? Kalau hari ni kita buka dalam Google, nama dia Nabucodonosor. Tuan-tuan tahu? Tak tahu? Nabucodonosor tu yang memerintah, ketua yang kita kata zaman Babil dulu, kota Babylon di Iraq. Buka balik sekali baca kisah Nabucodonosor ni. Dia ada tentera Babil cukup hebat. Tapi dua orang jenis manusia ni dapat nikmat tapi tak beriman. Di antaranya kita tengok Namrud. Namrud ni apa nikmat dia tak dapat. Nak kerajaan Allah Ta'ala bagi, nak kekayaan Allah Ta'ala bagi. Kayaannya Namrud ini sehingga mana disebut di dalam kitab, Namrud ni setiap hari dia mampu untuk memberi makan secara percuma, memberi tempat perlindungan secara percuma, memberi pakaian secara percuma kepada rakyatnya. Namrud hari-hari bagi free. Buka dalam surah Ibrahim. Nabi Ibrahim di antara salah seorang penerima bantuan daripada Namrud. Faham bahasa kita hari ini? Sebab tu kalau kita tengok sebelum Nabi Ibrahim kena bakar, waktu tu Nabi Ibrahim bawa satu unca nak pergi ambil bantuan makanan. Duk beratur nak pergi ambil bantuan. Ni Nabi Ibrahim. Sebab apa? Sebab Namrud dia bagi makan free. Bila sampai saja giliran Nabi Ibrahim, sebelum ambil bantuan makanan tu,
Dia tarbiyah dulu Namrud. Nabi Ibrahim ni dia ajak buat benda sama. Ajak beriman kepada Allah, ajak bertakwa kepada Allah, kemudian dia ajak tinggallah maksiat. Agak-agak Nabi Ibrahim dapat bantuan. Jadi kita hari ni nak ambil bantuan, YB mana nak pergi bantuan, kita pergi beratur ambil bantuan. Sampai giliran kita sebelum ambil bantuan, tarbiyah dulu YB tu, agak-agak dapat bantuan. Pakai tak dapat. Ni yang berlaku pada Nabi Ibrahim. Bila dia tarbiyah sahaja Namrud ketika itu tak dapat bantuan. Malah Namrud bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, apa kelebihan Tuhan kamu yang hari ini kamu suruh aku sembah dia?" Namrud tanya. Peristiwa ni berlaku di hadapan masyarakat waktu tu, rakyat Namrud. Sebab tu bagi bantuan semua orang dah. Nabi Ibrahim pergi tarbiyah dia. Kemudian Namrud ni dia tanya Nabi Ibrahim. Dia tanya Ibrahim, "Ya hari ini kalau kamu suruh aku sembah Tuhan kamu, beriman kepada Tuhan kamu, apa kelebihan Tuhan kamu?" Maka yang pertama kata Nabi Ibrahim, "Tuhan aku mampu menghidupkan manusia dan mematikan manusia." Maka ketika itu kata Nabi Ibrahim, kalau macam tu, qala ana uhyi wa umit, aku boleh buat apa? Aku boleh buat bagi hidup orang, bagi mati orang. Maka dia ambil dua orang, seorang dia bunuh, seorang dia tak bunuh. Maka dia kata apa? Dia kata, "Hei Namrud, kamu tengok. Kalau Tuhan kamu boleh hidup dan mematikan orang, aku boleh buat. Seorang aku bunuh, aku bagi dia mati. Seorang aku tak bunuh, aku bagi dia hidup." Maka Namrud tanya kali kedua, "Wahai Ibrahim, apa lagi kelebihan Tuhan kamu?" Maka ketika itu apa Nabi Ibrahim jawab? Nabi Ibrahim kata, "Tuhan aku mampu untuk mengeluarkan matahari di sebelah timur dan menenggelamkan matahari di sebelah barat." Kalau betul lah hari ini kamu hebat, aku cabar kamu wahai Namrud. Kamu keluarkan semula matahari di sebelah barat yang Tuhan aku buat turun tadi. Kamu buat naik balik di sebelah barat, kamu buat turun balik di sebelah timur. Maka apa terjadi? Fabuhital ladzi kafar. Allah sebut dalam Quran. Bila Nabi Ibrahim tanya soalan tu, tercengang Namrud. Tercengang. Sebab apa? Soalan pertama Nabi Ibrahim nak umpan Namrud. Sebab tu dia bagi soalan teknikal. Dia bagi soalan teknikal. Maka dia tengok Namrud boleh jawab. Bila Namrud dia boleh jawab, dia hebat. Dia nak suruh orang ramai lagi tengok dia. Dia nak bagi Nabi Ibrahim dulu. Tiba-tiba mari soalan kedua. Nabi Ibrahim tanya di dalam bentuk hukum alam. Hukum alam siapa boleh ubah? Ni waktu malam gelap, cuba berubah jadi cerah, boleh. Hebat macam mana kita tak boleh buat melainkan Allah Ta'ala. Bila Nabi Ibrahim suruh buat naik balik matahari, ketika itu Namrud tak mampu. Bila Namrud tak mampu, maka dia kalah. Bila dia kalah, air muka dia jatuh sebab dia tak boleh buat. Maka Nabi Ibrahim menang. Maknanya Tuhan Nabi Ibrahim ni hebat lagi. Dan ada kata ulama ketika itu ramai yang sokong Nabi Ibrahim dan banyak yang ikut Nabi Ibrahim. Itu yang Namrud marah. Bila Namrud marah ketika itu, dia memberi satu arahan supaya membakar Nabi Ibrahim AS. Suruh bakar. Maknanya hebat sungguh Namrud ni. Dah lah, Allah Ta'ala bagi kaya, Allah Ta'ala bagi kerajaan, Allah Ta'ala bagi pangkat, bagi pula kelebihan, bagi arahan, orang akan ikut. Sebab tu Nabi Ibrahim kena bakar. Allah Ta'ala hantar Nabi, dia bakar Nabi. Cuma Nabi Ibrahim tak lagi. Bakarlah Nabi. Ni Namrud termasuk di dalam di antara seorang manusia. Nah, daripada dua ni, dia di antara salah seorang manusia yang dapat nikmat tapi tak beriman kepada Allah. Sebab apa? Sebab dia bakar Nabi. Inilah yang Nabi sebut kepada umat dia. Nabi kata, "Wahai umat Muhammad, hari ni apa nikmat Allah Ta'ala tak bagi. Bila Allah Ta'ala dah bagi nikmat, jangan jadi macam Namrud. Namrud ni segala-gala nikmat dah dapat. Jadi hari ni jangan jadi macam Namrud. Tolong ikut arahan Allah. Kalau hari ni kamu ambil nikmat Allah, kamu tak nak ikut arahan Allah, jangan sampai Allah Ta'ala buat kepada kamu seperti mana Allah Ta'ala buat kepada Namrud." Apa yang Allah Ta'ala buat kepada Namrud? "Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqa." Ayat 26. Nabi kata, "Hai Muhammad." Nah, Nabi sebut kepada kita, Allah Ta'ala kata, "Hai Muhammad, cerita kepada umat kamu." Maka Nabi pun cerita. Nabi kata, "Hai umat Muhammad, tengok tak nak jadi apa kepada Namrud." Setara hebat-hebat Namrud tu. Namrud ni hebat.
4 orang manusia hak dapat kelebihan yang orang lain tak dapat. Mana dia hebat? Kata Allah, innallaha la yastahi. Bila dia ambil nikmat Allah, dia tak nak beriman. Ketika itu Allah Ta'ala tak rasa sikit pun malu. Allah Ta'ala tak rasa sikit pun lagi. Untuk apa? Ayyadriba mathalan ma ba'udah. Untuk Allah Ta'ala memusnahkan Namrud, dengan Allah Ta'ala menghantar bala tentera Allah di dalam bentuk saiz yang kecil. Benda apa? Bala tentera Allah dalam bentuk saiz yang kecil. Ba'udah. Bahasa pula hebat-hebat Namrud macam tu. Allah Ta'ala hantar nyamuk untuk musnahkan dia. Tak payah hantar gajah, tak payah hantar tsunami, tak payah hantar pujian beliau, tak payah hantar kilat dan sebagainya. Hebat-hebat Namrud tu Allah Ta'ala hantar nyamuk untuk musnahkan. Fama fawqaha. Muhammad cerita kepada umat kamu, kalaulah umat kamu pada zaman tersebut ambil nikmat Allah, tak nak beriman kepada Allah, Allah Ta'ala boleh hantar bala dia lebih besar daripada nyamuk ataupun lebih kecil daripada nyamuk. Boleh belaka untuk Allah Ta'ala hantar untuk memusnahkan umat manusia pada waktu tersebut yang dapat nikmat tapi tak beriman. Persoalan hari ini berlaku ni ayat 26 ni, bukan kemarin tu pun. Surah Baqarah ayat 26. Allah Ta'ala musnah Namrud. Hebat-hebat Namrud tu Allah Ta'ala hantar nyamuk. Memang kalau kita tengok nyamuk ni yang mari musnahkan kerajaan Namrud tu banyak. Kalau duduk dekat matahari, kita Ibnu Katsir, akan berlaku kegelapan di atas muka bumi. Gelap dunia, banyak tu nyamuk. Tapi yang memusnahkan Namrud hanya seekor nyamuk. Nyamuk tu dia mari, dia masuk melalui minqar. Minqar ni kata ulama satu rongga yang berada di atas kepala. Seekor nyamuk kan masuk dalam rongga yang ada di atas kepala. Ada ulama kata nyamuk tu masuk ke hidung, ada ulama kata masuk ke mulut, ada kata masuk ke telinga. Tak ada masalah, yang penting seekor nyamuk dia masuk ke rongga yang berada di atas kepala. Nyamuk tu masuk saja dalam kepala Namrud. Lama mana duduk dalam kepala Namrud tu? Selama 400 tahun. 400 tahun duduk dalam kepala Namrud nyamuk tu. Boleh rujuk balik Ibnu Katsir. 400 tahun. Fikir balik, padahal lawan Allah sakit saja 400 tahun. Dia hidup berapa ribu tahun. Kita hari ni hidup 40 tahun, lawan juga Allah. Tak cerdik kita pada Namrud. Ni Allah tak sebut. Sebab apa? Nabi kata umat manusia ni Allah Ta'ala kata, Allah sebut apa? Bila mana Allah Ta'ala hantar bala dalam bentuk saiz yang kecil, dan bala tersebut mampu memusnahkan jutaan dan ribuan umat manusia. Ketika itu bila datang saja bala ni kepada umat manusia, manusia terbahagi kepada 2 kumpulan. Sebab apa? Sebab manusia ni jenis perangai kita, mentaliti kita, bala ni kita nampak yang mari dalam bentuk keadaan besar. Hak kecil kita tak nampak bala. Contoh macam tsunami mari, tiba-tiba lepas tsunami datang mati berjuta manusia. Maka apa kita sebut? Kita kata padanlah mati berjuta. Tsunami tu mari tinggi mana air dia. Jadi logik. Allah Ta'ala hantar ribut taufan. Bila ribut taufan tu pergi, tengok-tengok mati berjuta manusia. Kita tak pelik sangat. Kita kata apa? Ribut taufan bila dia mari, habis rumah pecah. Takkan manusia tak pecah. Maka dia kata logik dah mati berjuta. Allah Ta'ala hantar banjir yang besar, mati berjuta umat manusia. Kita kata layaklah mati berjuta. Tengok banjir tu sana. Tapi kata Allah, bila mana kami hantar bala tentera kami dalam bentuk saiz yang kecil, yang mampu untuk mematikan berjuta umat manusia, ketika itu manusia terbahagi kepada 2 kumpulan. Kalau bala kami mari hati yang kecil, manusia akan terbahagi kepada 2 kumpulan. Kumpulan yang pertama, fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, iaitu golongan manusia yang beriman kepada Allah. Bila dia beriman, marilah bala dalam bentuk kecil ataupun besar, dia tahu ini adalah peringatan daripada Allah, maka dia bertambah keimanan dia kepada Allah. Golongan yang kedua, kata Allah, bila mana kami hantar bala kami dalam bentuk saiz yang kecil, wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allah bihadza mathalan. Golongan yang iman yang takwa, golongan yang kafir kepada Allah, bila Allah Ta'ala hantar bala dalam bentuk saiz yang kecil yang mampu mematikan berjuta umat manusia, maka ketika itu golongan ini akan mempersoalkan Allah. Fayaquluna madza arada Allah bihadza mathalan. Dia kata takkan ni bala pun.
Sama dengan kafir musyrik Mekah dulu ni. Bila mana Nabi kita jangan sampai Allah Ta'ala buat seperti Allah Ta'ala buat pada zaman Nabi, umat Nabi Ibrahim. Dia kata, "Ya Muhammad, Allah Ta'ala buat apa ke Nabi Ibrahim?" Dia kata zaman Nabi Ibrahim dulu Allah Ta'ala musnahkan Namrud cukup hebat. Allah Ta'ala hantar nyamuk. Maka apa mereka kata? Fayaquluna madza arada Allah bihadza mathalan. Orang kafir ni kata, "Eh Muhammad, Tuhan kamu habis muda dah ke?" Sebab apa tak buat macam zaman dulu? Tengok zaman dulu, lawan Allah, Allah Ta'ala hantar bagi. Lawan Allah, Allah Ta'ala tukar jadi binatang. Lawan Allah, Allah Ta'ala bagi terbalik bumi. Lawan Allah, Allah Ta'ala musnahkan. Tiba-tiba mari Namrud ni Allah Ta'ala hantar nyamuk. Dia kata, "Hey Muhammad, Tuhan kamu habis muda." Faham? Waktu itu bukan dia tak percaya, dia pemain pula Allah. Dia tak yakin itu adalah peringatan daripada Allah. Sama kita hari ini. Bila Allah Ta'ala hantar ujian dalam dosa yang kecil, fayaquluna madza arada Allah bihadza mathalan. Dia kata, takkan ni bala tu, ni bukan bala dia kata. Dia tak balik kepada Allah, maka dia salah sesama mereka. Apa dia sebut? Dia kata, biasalah hal jenis ni Cina punya panai dia. Ada manusia ni, dia tak kembali kepada Allah, tapi dia salah orang. Dia kata ni angkara Cina punya raja. Ada dia salah orang. Dia tak anggap dia ni sebagai peringatan, dia salah orang. Orang yang macam ni sampai bila dia tak beriman kepada Allah. Sebab tu kalau tengok orang macam ni, Allah Ta'ala hantar dia jenis mana pun, kecil ke besar ke, dia tak mari mayang apa tu. Aurat tetap tak itu lah. Sebab dia tak anggap ini peringatan daripada Allah. Yang dia anggap ini adalah perbuatan manusia. Sebab tu dia relax. Maka kata Allah, bila mana kami hantar bala dalam proses yang kecil, waktu tu kamu boleh tengok apa yang berlaku pada umat Muhammad. Kata Allah yang pertama, yudillu bihi kathira. Bila mana kami turun bala dalam proses yang kecil, waktu tu kamu boleh tengok ramai di kalangan umat Muhammad, mereka semakin jauh daripada Allah. Hari ini berlaku tak berlaku? Habis dah. Baik, 2 minit lagi boleh? Nak minta emergency 2 minit. Nak pergi habis, pergi 3 tu. Baik. Apa kata Allah? Sebab tak ada mujizat. Selalu tengok mujizat. Baik. Kata Allah, "Ya Muhammad, kamu tengok berlaku tak berlaku? Kena bala, jauh kepada Allah. Sebelum ni, sebelum Covid mari, bulan 1, bulan 2, rajin mari surau. Mari Covid bulan 3, 17 kali Jumaat, tak boleh mari surau. Hari ni boleh mari, muka dia tak nampak. Tanya dia sebab apa tak mari, apa dia sebut? Dia kata biasalah, hal simpan, duit simpanan tu habis dah guna untuk Covid ni. Kerja pun tak ada, apa tak boleh buat, terpaksa bila guna duit simpanan. Hari ni dah boleh kerja, kami kena pulih 2 kali ganda. Duit simpan nak kena simpan, duit makan nak kena cari 2 kali ganda. Hari ni kami pulun kerja pergi buat, minta maaf lah, tak sempat nak mari semayang. Ada golongan tu. Macam mana ni, tabung dulu. Tabung surau dulu. Bulan 1, bulan 2, patah tengok tabung, betul nak sedekah. Hari ni tabung lalu, dia tengok tabung buat tak hati ni. Tanya dia, siapa tabung duit dan tabung, apa dia sebut? Dia kata, minta maaf lah, bukan tak mampu. Bulan 3, bulan 4, Covid baru ni, guna duit habis lah. Kerja tak pergi apa, tak pergi, duduk guna duit simpanan tu. Bila duit tu buat ada sikit-sikit lagi ni. Hari ni tabung lalu, minta maaf lah, tak boleh nak buat banyak. Pasal apa? Takut bila buat duit dan tabung masjid, takut duit yang simpan tu habis. Sebab tu hari ni pun RM1 dia kata tak ada apa lah nak beli. Ingat pun bila Allah Ta'ala hantar ujian, makin nak tingkatkan amal soleh. Ingat pun bila kena ujian, lagi nak mari semayang. Ingat pun bila kena ujian, lagi nak sedekah banyak. Rupanya lagi kena ujian, lagi tak berani buat amal soleh. Ni Allah Ta'ala sebut, bila kena kepada umat Nabi hari ni ujian dalam proses yang kecil, yudillu bihi kathira. Waktu tu kamu boleh tengok ramai di kalangan umat Muhammad. Ingat pun makin nak tingkatkan amal soleh, rupanya makin jauh daripada Allah, makin kurang amal soleh mereka. Daripada sedekah RM5, tak berani dah hari ni sebab sayang ni sedekah RM1. Wa yahdi bihi kathira. Dan ketika itu ada juga golongan manusia, bila mana dia kena saja ujian ni, Allah Ta'ala bagi hidayah kepada dia. Daripada tak berubah, terus berubah, dia jadi baik. Maka pilih nak hidup golongan yang mana. Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Kata Allah, dan ada golongan waktu tu yang kami tak akan berikan hidayah kepada mereka. Sebab apa? Sebab mereka ni jadi orang fasik.
Kalau ikut terjemahan ayat ni, wa ma yudillu bihi, sama sekali kami tidak akan sesatkan umat manusia illa al-fasiqin, itu jadi orang fasik. Bahasa mudah, orang fasik kami akan sesatkan mereka. Siapa orang fasik? Kata ulama hari ni manusia yang tak buta, yang tak pekak. Quran sampai, hadis sampai. Dia yakin dengan hadis, dia yakin dengan Quran, tapi tak ikut pun hadis, tak ikut pun Quran. Itu orang fasik. Kenal Quran, yakin beriman dengan Quran. Quran kata aqimus solat, sembahyang, tak sembahyang. Kenal Nabi, yakin dengan Nabi. Nabi kita jangan buat maksiat, buat juga. Dia guna orang fasik. Kata Allah, kalau hari ini ada orang fasik di kalangan umat Nabi SAW, jangan risau, Allah Ta'ala akan biarkan mereka sejauh daripada Allah. Ini kita jangan. Maka muslimin, pada jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahan tingkatkan amal soleh kita. Nah, sebab apa? Sebab zaman sahabat dulu, bila Allah Ta'ala hantar penyakit ta'un, tak ada ubat. Penyakit ta'un mari kepada mereka. Penyakit ta'un ni jenis mana? Jenis penyakit tak nampak, jenis penyakit yang merebak, dan penyakit yang tak jumpa vaksin. Itu ta'un. Macam hari ni, merebak, tak nampak, tak jumpa lagi vaksin. Maka waktu itu berapa ramai para sahabat wafat disebabkan ta'un. Sahabat pun mati. Maka waktu itu apa yang mereka suruh buat? Dah tak tahu nak buat apa dah. Akhir sekali mereka keluarkan arahan dan mereka berbincang supaya cerita kepada penduduk Arab ketika itu untuk tingkatkan amal soleh. Tak ada cara dah. Tingkat amal soleh. Bila tingkat amal soleh, pakat semua buat amal soleh. Akhirnya Allah Ta'ala tengok amal soleh kita, rahmat Allah Ta'ala turun. Bila rahmat Allah Ta'ala turun, bala Allah Ta'ala akan naik. Sebab tu hari ni tak ada cara. Nah, lagi tak jumpa vaksin, kita minta bagi jumpa cepat. Tidak, kita pun risau benda ni. Minta kepada Allah, tingkat buat amal soleh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mematikan kita, bukan sebab benda ni, tapi sebab kita tengah buat amal soleh. Dan ketika itu mengharapkan Allah Ta'ala bagi syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah. Amin. Cukup sekadar itu dulu. Baik kepada Allah dalam majlis ini, mohon maaf sekiranya ada terkesar bahasa dan sebagainya. Qul hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.